Kalau kita imbas balik peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dulu tuan-tuan pernah kena fitnah. Ada skandal dengan seorang sahabat nama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika masa tu, kalau istilah kita lah, WhatsApp group masa tu dah penuh mesej menceritakan kronologi peristiwa Aisyah ni, konon ada skandal ini tadi. Ketika suasana Madinah begitu panas, bagaimana Allah sejukkan balik? Kita tengok cara Allah Ta'ala. Pertama, Allah perintahkan tenang dulu. Dapat cerita, bertenang. Jangan bertendang, bertenang. Ini tendang selalu meja, jangan. Bertenang dulu. Itu Nabi sebut at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Tenang itu dari Allah. Lorat, tergesa-gesa, terburu-buru, itu syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi. Ada satu riwayat kata Ibnu Abbas, Nabi menyebut innal hadiya salih wa samtu salih wal iktisadu juz'un wa juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Tenang ini adalah 1/25 bahagian daripada sifat kenabian. Baik orang yang relax, dia membawa sifat Nabi. Orang tergesa-gesa apa semua, dia membawa sifat setan. Tapi dah jadi memang perangai manusia, kata Allah, dia memang perangainya tergesa-gesa, lorat, terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia ni tabiatnya, kata Allah, suka tergesa-gesa. Nanti aku akan tunjuk pada engkau tanda-tanda azab aku, maka janganlah kamu minta azab tu datang dengan segera. Surah Al-Anbiya ayat 37. Allah sindir manusia. Awak banyak dengan benda lorat, tapi azab awak tak nak pula. Nak lorat azab, kalau turunkan sekarang, seolah begitulah. Dia perangai terburu-buru ni sejak pada ciptaan Nabi Adam lagi. Nabi Adam ketika diciptakan, dia pun terburu-buru nak terus bangun, nak pergi makan. Ada satu asbab nuzul kepada ayat suratul Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Manusia ni perangainya terburu-buru. Kata As-Suddi, ni ulama tafsir, ketika roh ditiupkan pada Nabi Adam, roh tu masuk ikut kepala, kemudian dia bersin, acum Nabi Adam. Kemudian malaikat pun kata kepada Nabi Adam, cakap Alhamdulillah. Maka Adam cakap Alhamdulillah. Allah pun jawab, aku rahmat pada engkau. Kemudian ketika roh tu sampai ke mata dia, terus dia ternampak buah-buahan di surga. Ketika roh tu sampai ke kerongkong dia, dia mula terasa nak makan pula buah-buah yang dia nampak itu. Dia pun melompat sebelum rohnya sampai kedua kakinya, sebab terus nak pergi menuju buah surga. Maka turun firman Allah, wa kanal insanu ajula. Inilah perangai manusia. Dia jump into conclusion, dia rush into judgment. Perangai manusia, dia tergesa-gesa. Jadi nombor satu, Allah Ta'ala ajar tenang dulu. Apa benda tenang. Nombor dua, dapat satu-satu berita ketika fitnah zaman Aisyah itu. Nombor dua yang Allah Ta'ala ajar, sangka baik dulu. Awak kenal dengan Aisyah lama, awak dapat berita ni entah daripada siapa ngantar, awak pun tak kenal siapa ngantar. Tapi awak lebih percaya orang yang awak baru kenal dia hantar cerita, sedangkan Aisyah ni awak dah kenal lama, awak tak nak sangka baik sikit abuk langsung. Laula is sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah tanya, kenapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu tak nak bersangka baik dulu pada orang? Sangka baik dulu. Mana bila orang cerita Aisyah ada skandal dengan seorang, iya ke? Dia kena ada gitu. Dia kan isteri Nabi, sangka baik dulu. Ini tidak. Aisyah ada skandal, iya, iya selalu. Jangan. Ini surah An-Nur ayat 12. Kemudian Allah ajar lagi, turun berita yang tak ada kait dengan awak, usah busybody. Laula isami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapakah kamu ketika mendengar berita itu tidak berkata, kita takkan bercakap benda-benda yang macam ni, maha suci engkau wahai Tuhan, ini semua bohong semata-mata. Surah An-Nur ayat 16. Jangan busybody. It's not your problem. Mind your own business. Benda yang tak sepatutnya bukan masalah kita.
Yang keempat, Allah Ta'ala arah siasat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang beriman, kalau orang fasik bawa berita, jangan terus dengar. Fasik ni benda, tuan-tuan, dia begini. Orang Malaysia sekarang, dia kalau nak dapat berita, dia dapat pada sumber mana? Dulu zaman kita budak, nak tengok berita ayah mak kita dulu, tengok berita pukul 8. Habis sembahyang maghrib, lorat balik rumah, nak tengok berita pukul 8. Lepas tu kalau zaman dulu pukul 10, tengok Dunia Jam 10. Tu je lah kerja, tengok Salah-Silah Zakaria namanya. Tengok berita pukul 8, pukul 10. Tapi sekarang 86% orang kita mendapatkan berita guna media sosial. Maknanya, dulu berita ni ada satu profession namanya wartawan. Wartawan ni orang yang ada etika. Dia belajar bagaimana nak jadi wartawan, berita nak saring tapis stakeholder ke apa, dia ada kira-kira dia. Tapi sekarang semua orang boleh buat berita. Dan sekarang ni 77% orang kita pula ambil berita dalam WhatsApp. Bayangkan, kita tak tahu siapa pun yang bawa cerita itu. Sedangkan dalam agama, orang yang bawa berita, dia kena ada sifat kenabian. Sebab kalau kita aja perkataan Nabi, Nabi ni asal daripada perkataan naba'ah. Naba' maknanya berita. Nabi ni bawa berita. Maka pemberita, reporter, wartawan mesti ada etika kenabian. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Tak ada empat itu, fasik. Mudah faham. Dan sekarang fasik ramai. Fasik ni kata ulama, al-khuruj anil haqq. Orang fasik ni orang yang keluar daripada kebenaran, tak nak berada ke atas kebenaran. Dan hari ni orang fasik memang melambak-lambak. Apa tanda burung perempat, burung bergedek di patung angsa, apa tanda kiamat dekat. Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercupang, mulut manis, hati melengkih, lidah lunak, hati tak cedak, muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut muji, hati mencaci, mulut bermanis, hati dendam tak habis, depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Sebab itu dalam Quran 54 kali Allah ulang perkataan fasik. Dalam bentuk kata nama isim 44 kali, dalam bentuk fi'il ada 10 kali. Apa sebab? Ada masa Tuhan guna fiskun, fusukun, fasikun, macam-macam. Mana nak menggambarkan orang fasik ramai. Dan orang-orang fasik inilah yang menyampaikan berita sekarang ini. Adakah tak boleh terima langsung? Tak. Allah Ta'ala sebut fatabayanu, bukan faruddu. Sekiranya orang fasik bawa berita, tolaklah. Tak. Allah kata timbang-timbang dulu. Mana awak jangan terus telan. Dengar 10, satu boleh pakai, 9 belum tentu. Jadi ini yang pertama, tabayun. Yang kedua, dalam agama kita mengajarkan, dalam surah Al-Hujurat mengajarkan, orang Islam ni dia kok mana pun dia kena ada satu kumpulan kerjanya mendamaikan. Sebab itu kita di Pahang ini, kita selalu mengecualikan masjid daripada sebarang perkara berkaitan politik. Walaupun kita tahu ramai orang masjid ni apa kiblat politiknya kita faham, tapi tak dibawa ke dalam masjid sebab dalam surah Al-Hujurat Allah perintah kena ada satu kumpulan yang semua orang boleh berpaut pada dia. Dalam konteks tempat kita masjid lah. Maknanya apabila ada kumpulan A dengan kumpulan B, tiba-tiba masjid dia menuju ke mana-mana kumpulan, maka kumpulan yang satu lagi tak akan dapat memenuhi masjid lagi. Jadi masjid mesti jadi puak ketiga, dia panggil puak pendamai. Dan ini arahan dalam Quran. Wa in ta'ifataini minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta taqiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila ada dua kumpulan orang beriman yang sedang berperang, maka kena ada satu kumpulan mendamaikan. Ini kerja orang masjid. Orang masjid jangan tukang bakar lagi. Dia kerjanya kena mendamaikan. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, antara sebab
Nabi boleh dapat semula kepercayaan selepas Isra Mi'raj. Nabi dituduh gila, macam-macam lah, berangai lah, naik ke langit macam-macam. Yang membetulkan suasana ketika itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar panggil semua betul kembali, awak ni gini. Maka ketika itu Abu Bakar jadi pendamai balik. Di situlah dia dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Tapi musim PRU ni watak Abu Bakar ni tak ada. Yang ada tukang bakar ramai. Orang ni bergaduh-gaduh, dia bakar lagi. Tanggungjawab kita sama Islam, kena ada satu orang mendamaikan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 9, fa'aslihu tu, damaikanlah, itu ayat perintah. Dalam tafsir Munir ni karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Tafsir ni tafsir Arab, tapi dah diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia, dah terjemah Melayu dah, ditashihkan oleh Universiti Melaya. Tuan-tuan boleh beli, boleh baca. Ketika dia menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 9, disebutkan ayat ini turun disebabkan pergaduhan antara sahabat dengan geng munafik. Masa tu Nabi nak pergi ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni presiden munafik. Bapak jahatnya. Tak ada orang tak tahu dia tak jahat. Dalam Quran berpuluh ayat pasal Abdullah bin Ubay. Ambil jahat dia tak buat. Yang fitnah Aisyah dia, macam-macam perangai dia buat. Punca kekalahan Uhud, dia 40 orang kontijen dia tarik. Banyak dia buat masjid Dirar, nak lawan dengan masjid Nabi. Tapi sebab dia tak isytihar keluar daripada Islam, dia tetap dianggap saudara. Kalau dia keluar Islam, musuh lah. Jadi kita dengan dia telunjuk lurus jadi kelingking, jadi berkait, jadi susah. Maknanya mata bertentangan, hati kedapatan. Satu hari Nabi nak jumpa dengan Abdullah bin Ubay. Nabi bawa keledai dia nama Ya'fur dalam satu riwayat. Dia bawa keledai je pergi rumah Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba keledai Nabi yang diletakkan di halaman rumah Abdullah kencing, buang air. Bila keledai kencing, Abdullah marah. Bawa keledai rumah orang, kencing mengata-ngata, nyusah ke orang. Dah tahu orang, dia blebel ke Nabi. Para sahabat yang ada, sehingga kan Abdullah bin Ubay dia boleh sebut, tanah ni. Jauhkanlah keledai tu daripada rumah saya, bawa buat apa ke sini? Dia boleh marah Nabi. Sahabat yang iri Nabi marah. Abdullah, engkau ingat ni siapa? Ingat ni guru takmir. Ini Nabi ni. Kau hajar mulut, la khimar Rasulullah athiba minka. Sehingga ada yang kata, keledai Nabi lebih mulia pada perangai engkau. Abdullah bin Ubay pun dia ada bodyguard dia juga, semua dah sensor lengan. Dah apa masalah? Sahabat pun semua dah sensor lengan. Ni sama nak bergaduh ni, Nabi dia. Dalam kekalutan itu turun ayat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua puak yang sedang bergaduh, damaikanlah antara puak itu. Puak siapa dengan siapa? Sahabat dengan munafik. Bukan Abu Bakar bergaduh dengan Umar. Benda ini perlu diberi pahaman pada masyarakat. Walau munafik pun kita tetap disuruh mendamaikan. Sebab orang munafik itu dia tidak isytihar dia keluar pada Islam. Dia bukan orang kafir. Dia hanya pura-pura. Dan Nabi sendiri dia bawa sifat damai. Kerana Nabi dia bukan target nak molekkan bapak dia. Nabi target anak dia esok jadi baik. Sebab itu di kalangan orang munafik, anak-anak ramai jadi sahabat Nabi. Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak kepada Abdullah bin Ubay, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Bapak dia Samsin, yes, anak sahabat baik. Sama juga Hanzalah bin Abi Rabi'. Abi Rabi' ni timbalan presiden munafik. Anaknya nama Hanzalah, sahabat setia Nabi, mati syahid dalam satu seruan jihad yang dia meninggal dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Itu Hanzalah, anak pada orang munafik. Ayolah tuan-tuan, kita sama kita damaikan. Yang keruh kita jernihkan. Yang berbonggo kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan. Kalau salah kita betulkan. Yang renggang kita rapatkan. Yang sakit kita ubatkan. Yang larat kita ingatkan. Kita sama kita kena jadi penyuluh dalam gelita, mesti jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Maka kalau dua kelompok yang beriman berperang, sama ada secara fizikal ataupun mental, dengan cara maki hamun dan sebagainya, akibat mereka berbeza pahaman dari segi ijtihad, perselisihan aliran pemikiran, sedangkan mereka itu adalah orang Islam yang bersaudara, masing-masing percaya Allahnya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Percaya surga, percaya ada neraka, maka
takrib hendaklah diusahakan. Siapa yang kena buat kerja ini? Masjid. Masjid. Faslihu. Ni kita dah langgar yang kedua.